Nilai murni menghargai masa. Cerita ini mengisahkan tentang seorang kawan yang pandai menghargai masa di kolej kediaman. Aina dan Akila adalah kawan baik sejak SEM 1 lagi. Pada satu hari, jam 4 pagi, Kila mengajak Aina bangun awal pagi untuk mengulang kaji pelajaran, tetapi malangnya Aina tidak peduli akan ajakan itu. Lalu dia menyambung tidurnya sehingga lewat petang. Dalam masa yang sama, peperiksaan pun hampir tiba. Nah, Jom bangun study lah. Jomlah nak. Kita kan dah nak exam. Walaupun Aina tidak bangun, Akila tetap meneruskan niatnya untuk mengulang kaji pelajaran sebelum ke dewan peperiksaan. Oleh itu, Aina tidak mampu menjawab soalan yang disediakan oleh Miss Nurliana. Lalu, dia tidur di dalam dewan peperiksaan. Tetapi, Akila tetap menggunakan masa yang ada dengan baik dengan meneruskan perjuangannya. Disebabkan perkara tersebut, Aina gagal dalam peperiksaan dan dia diberi nasihat daripada Akila untuk mengulang kaji pelajaran bersama-sama. Lisan aku tak ikut kau study pagi-pagi. Kalau aku tahu aku study dah, aku tengoklah result aku. Tak apa Nana, benda pun dah lepas. So lepas ni, ambilkan ini sebagai pengajaran, okey? Lepas ni kita study sama-sama setiap pagi. Okey. Oleh itu, penyesalan terhadap Aina membuatkan dia berubah untuk menjadi lebih baik. Hari seterusnya pada jam 4 pagi, Kila mengajak Aina bangun awal pagi untuk mengulang kaji pelajaran. Lalu, dia mengikuti Akila untuk mengulang kaji pelajaran tanpa ada keluhan. Jom bangun study. Kini, Aina bukanlah Aina yang dulu. Aina menjadi lebih baik dengan menggunakan masa kepada perkara yang berfaedah. Dengan niat yang baru itu, Aina bangga dengan keputusannya sendiri. Aku lulus. Oh, Alhamdulillah. Kita sama-sama lulus lah. Terima kasih tahu sokong aku. Lepas tu ajar aku uruskan masa daripada aku buang masa tengok drama. Sama-sama. Terima kasih. Akhir sekali, Aina tidak putus asa untuk berubah dengan adanya sokongan kawan baiknya yang bernama Akila. Nilai murni kejujuran. Alia merupakan seorang Exam tak pelajar exam. akademik yang Komik pertama kenalah negeri baca. pilihan akhir. Alah, soalan esok mesti senang punya lah. Aktiviti yang tidak berfaedah telah menjadi salah satu target dalam kehidupan harian Lucy kelakar lah hingga komik ditegur ni. oleh ibunya sendiri. Kak Cik, kamu buat apa tu? Bukan esok kamu ada exam ke? Alah, exam je pun. Mesti senang punya lah. Jangan risau Ibu pergi tidur dulu. Nanti Kak Cik tidur. Pukul 10.30 nanti. Suka hati kamu lah. Malam sebelum peperiksaan diadakan, Alia lebih gemar membaca komik kegemarannya berbanding membaca buku untuk mengulang apa dah kaji ni? pelajaran. Lah, Tanpa 11.30 dah. disedari, Lama komik sangat nak telah baca komik ni. membuat Alia tidur lambat dan Buku tidak baru mengulang tak kaji baca. pelajaran langsung. Apalah, soalan mesti senang punya esok. Alah, tidur. Pukul 5 dah. Malasnya nak bangun. Semasa di dewan peperiksaan tanpa segan pilu, Alia tidak malu untuk meminta jawapan daripada Adiba semasa peperiksaan dijalankan. Tiba. Ish, apa? Jawapan nombor 21. Sikap ketidakjujuran Alia memberi akibat yang buruk kepada dirinya kerana sewaktu Alia meminta pertolongan daripada Adiba, guru yang bertugas dapat menahan dan melihat perbuatan Alia itu. Alia, Adiba, saya nak kamu berdua ikut saya pergi bilik disiplin sekarang. Meniru je. Cikgu, mana ada kami meniru? Ingat saya buta. Tak ada. Dah, cepat ikut saya. Alah, cikgu tak ada lah.
Ni semua salah kau lah, Lia. Sebab kau, aku juga kena. Kan lagi senang kalau kau jujur daripada awal dalam exam ni. Saya tak nak meniru dalam exam lagi. Saya akan berlaku jujur lepas ni. Akhir sekali, penyesalan terhadap Alia menjadikan dia lebih jujur dalam melakukan sesuatu. Pada malam itu, Alia gigih mengulang kaji subjek pembelajaran kerana ingin mencapai markah yang baik. Setiap manusia akan mengalami perubahan mengikut proses pertumbuhan dan perkembangan daripada aspek fizikal, sosial. Kacik, kamu buat apa tu? Esok kan exam. Kacik bacalah buku. Kamu jangan tidur lambat. Kang, esok susah nak bangun tidur. Taklah, esok exam takkan Kacik nak tidur lambat. Pukul 10.30 nanti Kacik tidur. Ibu tidurlah dulu. Selamat malam. Yelah. Ibu keluar dulu ya. Selamat malam. Patutnya. Kau apa dah ni? 10.30. Keesokan harinya, tepat pukul 5 pagi, Alia bangun daripada tidur dan menyiapkan diri untuk menempuhi peperiksaan. 5 dah. Setibanya di sekolah, tanpa membuang masa, Alia terus mengulang kaji semula pelajaran yang telah dipelajari. Okey murid-murid, dengar sini. Kamu semua dah boleh bersedia untuk masuk ke dalam dewan ya. Ketika di dewan peperiksaan, Alia bertindak jujur dengan berfikir jawapan yang ingin dijawab tanpa meniru. Sosial. Nilai murni baik hati. Pada hari Ahad yang lalu, Elisa bercadang untuk mengemas bilik tidurnya. Elisa mempunyai seorang adik lelaki yang bernama Hazim berumur 6 tahun. Sedang Elisa mengemas bilik tidurnya, dia melihat terdapat beberapa mainan yang bersepah di atas meja belajar. Namun, Elisa meminta bantuan kepada Hazim untuk menolong menyimpan mainan tersebut. Tetapi, Hazim tidak menyahut panggilan kakaknya. Hazim! Hazim! Mana pula dia ni? Tidur ke? Hazim! Macam dah. Kemudian, Elisa pergi ke ruang tamu melihat Hazim sedang menonton televisyen. Elisa meminta tolong sekali lagi dan memarahi kakaknya dan diarah untuk pergi. Dia ni kat TV pula. Hazim, kau lah kakak. Lah, boleh dah tenang. Cucu. Hazim ni tak baik tau macam tu. Cucu. Apalah. Lalu Elisa bergerak pergi menuju ke bilik tidurnya. Pada hari Ahad yang lalu, Elisa bercadang untuk mengemas bilik tidurnya. Elisa mempunyai seorang adik lelaki yang bernama Hazim berumur 6 tahun. Sedang Elisa mengemas bilik tidurnya, dia melihat terdapat beberapa mainan yang bersepah di atas meja belajar. Kemudian, Elisa meminta bantuan kepada Hazim untuk menolong menyimpan mainannya di bilik tidur. Hazim! Ya, kakak. Boleh tolong? Boleh. Hazim simpan di dalam bilik Hazim tau. Okey, terima kasih. Setelah Hazim menyimpan mainannya, dia membantu Elisa mengemas meja tanpa diminta, malah membantu Elisa untuk menyusun buku di rak buku. Oh, banyaknya buku. Hazim, kau kakak ke? Terima kasih. Oh, jatuh pula.
Setelah selesai mengemas bilik tidur, dia mengucapkan terima kasih kepada Hazim dan bercadang untuk membawa Hazim ke kedai untuk membeli sedikit makanan yang dimahukannya. Tanpa melengahkan masa, mereka terus keluar menaiki motor ke kedai. Okay, dah sampai. Allah, jatuh pula. Hazim mengucapkan terima kasih kepada kakaknya Elisa kerana belanjanya biskut. Nilai murni prihatin. Hello? Ya? Yeah? Akif lah ni. Oh, nak jumpa? Kat mana? Oh, dekat taman. Boleh pukul 4:30 boleh? Okeylah. Kalau macam tu, Akif siap dulu. Okey, jumpa nanti. Bye. Cantik. Hello? Nak turun dah ni. Nanti sampai. Okay, bye. Mana sudah? Bye. Pada waktu petang, seorang wanita berbaju kuning duduk di atas kerusi di tepi taman permainan. Tiba masanya dia bergerak pergi. Tanpa disedari, dompetnya tertinggal di atas kerusi. Amalina lalu di situ dan mengabaikan dompet tersebut, lalu tidak menyerahkan kepada tuannya. Hello? Ya? Yeah? Akif lah ni. Oh, nak jumpa? Kat mana? Oh, dekat taman. Boleh pukul 4:30 boleh? Okeylah. Kalau macam tu, Akif siap dulu. Okey, jumpa nanti. Bye. Mana sudah? Bye. Amalina ternampak seorang perempuan lebih kurang sebayanya terlupa untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di bangku kerusi. Sikap Amalina yang prihatin telah mengembalikan dompet kepada perempuan tersebut bagi mengelakkan perempuan itu risau dan tercari-cari dompet miliknya nanti. Cerita ini mengisahkan tentang seorang kakak yang bernama Afifah sedang menyediakan bahan masakannya di dapur. Dia meminta tolong adiknya untuk membeli garam selepas menyedari bahawa garamnya telah pun habis. Boleh tolong? Tolong gigit kedai, beli garam. Namun, Afifah menghulurkan RM10 kepada adiknya. Selepas adiknya pulang dari kedai, adiknya menghulurkan baki sebanyak RM5 kepada Afifah. Terima kasih. Tetapi Afifah meminta untuk adiknya Nanti membeli baki pulang. baki wang tersebut. Pakai je, nanti baki pulang balik.
Cerita ini mengisahkan tentang seorang kakak yang bernama Afifah sedang menyediakan bahan masakannya di dapur. Dia meminta tolong adiknya untuk membeli garam selepas menyedari bahawa garamnya telah pun habis. Boleh tolong? Tolong gigi kedai, beri garam. Namun, Afifah menghulurkan RM10 kepada adiknya. Selepas adiknya pulang dari kedai, adiknya menghulurkan baki sebanyak RM5 kepada Afifah. Tetapi Afifah menghulurkan semua wang tersebut dengan hati yang ikhlas.